Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Bersama saya lagi pada hari ini, Cikgu Hamzi, untuk mata pelajaran Perniagaan tingkatan 4. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk pembelajaran kita. Jangan lupa, pastikan alat tulis dan buku telah pun tersedia bersama anda, supaya anda dapat mencatat segala maklumat penting yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, cuba anda perhatikan rajah yang dipaparkan. Ini merupakan contoh carta organisasi sekolah saya yang menunjukkan barisan pentadbir sekolah. Anda juga mesti boleh bayangkan bagaimana carta organisasi sekolah anda, bukan? Apa yang anda boleh beritahu saya tentang carta organisasi ini? Ya, sudah tentulah pengetua merupakan ketua di setiap sekolah menengah. Di bawahnya pula terdiri daripada guru-guru penolong kanan yang ada portfolio ataupun tugas masing-masing. Pembahagian seperti ini memudahkan kita untuk membuat rujukan pada guru-guru penolong kanan ini. Tapi, bagaimana pula dengan guru-guru yang lain? Adakah setiap seorang guru akan diletakkan di bawah seorang guru penolong kanan sahaja? Tidak kan? Di sekolah biasanya, guru bukan sahaja mengajar, tetapi mereka terlibat dalam aktiviti co-curriculum selain mengawal disiplin para pelajar. Ini adalah bertujuan untuk memastikan para pelajar mendapat keseimbangan dari sudut jasmani, emosi, rohani, sahsiah dan intelek. Yang mudahnya kamu pelajar datang ke sekolah, kamu belajar, kamu bersosial dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan carta organisasi ini, saya harap minda anda sudah bersedia untuk mempelajari bab yang kita akan tengok hari ini, iaitu berkaitan bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Di akhir pembelajaran kita nanti, saya harap para pelajar akan dapat: yang pertama, mengenal pasti bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Yang kedua, pelajar boleh menerangkan tujuan struktur organisasi ini diwujudkan. Yang ketiga, menjelaskan bahagian-bahagian fungsian utama. Dan yang terakhir, anda dapat menghuraikan tujuan setiap bahagian fungsian utama yang terdapat dalam perniagaan. Baiklah, mari sama-sama kita lihat apa yang dimaksudkan dengan bahagian fungsian. Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Antara istilah lain yang digunakan bagi menggambarkan bahagian fungsian ini ialah seperti unit, jabatan atau biasa kita dengar orang sebut sebagai department. Dalam sesebuah perniagaan, terdapat struktur organisasi perniagaan yang merupakan susunan dan hubungan setiap bahagian fungsian, dan ia boleh ditunjukkan melalui carta organisasi. Rajah yang dipaparkan menunjukkan contoh carta organisasi sesebuah perniagaan. Hanya dengan melihat rajah ini, kita semua sebenarnya sudah dapat memikirkan beberapa aspek penting yang terdapat pada setiap unit tersebut. Mari kita lihat aspek penting tersebut. Aspek yang pertama ialah pembahagian kerja. Carta organisasi akan menunjukkan pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan berdasarkan jawatan yang disandang. Aspek kedua pula ialah hubungan antara ketua dengan pekerja. Kita boleh lihat setiap ketua mempunyai kuasa untuk mengarahkan pekerja yang berada di bawahnya
untuk melaksanakan tugas dengan baik. Aspek yang ketiga pula ialah jenis tugas. Kita boleh mengetahui jenis tugas yang perlu dilakukan oleh seseorang berdasarkan jawatan yang disandang dalam carta organisasi ini. Aspek yang terakhir pula yang dapat kita lihat melalui carta organisasi ialah hierarki pengurusan. Tahap pengurusan mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Pengurusan atasan sesebuah organisasi akan bertanggungjawab pada keseluruhan operasi organisasi. Manakala pengurusan pertengahan pula bertanggungjawab pada bahagian masing-masing. Manakala pengurusan bawahan pula bertanggungjawab dalam unit mereka sendiri. Jadi, ke mana saja kita pergi, dengan hanya melihat carta organisasi, semua aspek penting yang saya sebutkan tadi, kita sudah boleh nampak dengan jelas. Tanpa perlu kita tercari-cari dengan siapa kita patut berhubung. Jika datang ke sekolah, nak berurusan tentang hal co-curriculum, carilah guru penolong kanan co-curriculum. Tetapi, mengapa bahagian-bahagian fungsian ini perlu diwujudkan dan ditunjukkan pembahagiannya dalam carta organisasi? Baiklah, mari kita lihat tujuan-tujuannya. Yang pertama ialah penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja, iaitu sebagai pengkhususan kerja yang perlu dilakukan. Kita tidak perlu fikir kerja-kerja yang bukan di bawah bidang tugas, tetapi bukanlah bermaksud kita tak perlu tahu langsung kerja-kerja yang lain. Tujuan yang kedua pula ialah dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Kita ini manusia. Kalau diminta melakukan sesuatu perkara banyak kali, sudah tentu kita akan jadi semakin hebat. Begitu juga kamu. Semakin banyak kamu buat ulang kaji pelajaran, maka akan jadi semakin pandailah kamu. Seterusnya, dengan adanya bahagian-bahagian fungsian juga, dapat memudahkan pekerja baharu dilatih bagi bidang yang sama. Pekerja sedia ada dapat menerapkan budaya kerja organisasi mereka, di samping memberi tunjuk ajar tentang bidang tugas yang perlu dilaksanakan. Tujuan terakhir pula dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan. Hal ini kerana wujudnya sistem perkongsian sumber di bawah satu bumbung organisasi dan pengurus yang pakar perlu menjaga bahagian masing-masing sebaik mungkin bagi mewujudkan persaingan yang sihat dalam organisasi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki persoalan utama yang kita bincangkan hari ini, iaitu ada berapa bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan yang anda perlu tahu. Jangan terkejut, ada 11 bahagian fungsian yang kita akan pelajari hari ini. 11? Banyaknya. Nak kena ingat semua ke? Ya, sememangnya saya nak anda ingat semua dan tahu isi kandungannya. Jangan takut, jangan mengalah. Setiap kesusahan yang anda lalui hari ini pasti akan memberi kesenangan di masa akan datang. Saya akan senaraikan satu persatu. Saya akan susun bahagian fungsian ini dalam bentuk penceritaan yang mungkin memudahkan anda untuk mengingatinya. Bayangkan, anda seorang usahawan. Anda nak buka sebuah perniagaan yang besar. Jadi anda lah bos. Anda perlu mentadbir, menguruskan perniagaan anda dengan sistematik kan? Jadi, itulah bahagian fungsian yang pertama, iaitu bahagian fungsian pentadbiran. Perniagaan ini telah menjadi milik anda. Anda lah usahawannya. Jadi, anda mestilah tahu
perniagaan apa yang hendak anda lakukan, produk apa yang hendak kamu keluarkan. Jadi, anda boleh bayangkan apa agaknya produk yang anda akan keluarkan jika anda betul-betul nak menjadi usahawan nanti. Jadi, bahagian fungsian yang kedua ialah bahagian fungsian pengeluaran. Setelah anda membuat keputusan jenis perniagaan apa yang anda akan jalankan, tak akanlah anda akan membuat perniagaan ini seorang diri. Siapa yang anda perlukan? Ya, sudah tentulah anda perlukan pekerja. Pekerja ini kita perolehi melalui bahagian fungsian yang ketiga, iaitu pengurusan sumber manusia. Pekerja yang anda pilih tadi, rasa-rasanya mereka datang bekerja percuma ke? Tidak kan? Mereka perlu dibayar gaji yang setimpal. Bahagian mana pula yang akan fikirkan tentang kos-kos yang terlibat itu? Ya, sudah tentulah bahagian fungsian kewangan. Apabila 4 bahagian fungsian ini telah tersedia, bagaimana pula mereka nak mulakan perniagaan jika tiada apa-apa lagi? Contohnya, nak jalankan perniagaan pakaian, mestilah kena cari bahan mentah atau kain sebagai persediaan awal. Apa saya cakap tadi? Beli bahan mentah. Ya, wujud bahagian fungsian yang kelima iaitu bahagian fungsian pembelian. Jika produk kita telah bersedia untuk dijual, tapi pengguna mungkin tidak tahu kewujudan perniagaan kita. Jadi bagaimana kamu nak bagi tahu kepada pengguna? Buatlah promosi. Promosi ini terdapat dalam bahagian fungsian seterusnya, iaitu pemasaran. Takkanlah anda nak minta pekerja pergi buat promosi dari rumah ke rumah atau jerit saja guna pembesar suara di luar premis perniagaan. Mesti kamu akan fikir cara yang lebih baik kan? Bagaimana caranya? Ya, mungkin boleh buat poster bercetak yang lebih cantik ataupun guna laman web atau media sosial. Bahagian mana pula yang akan terlibat? Ya, sudah tentulah bahagian ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi. Apabila pengguna dah tahu, barulah mereka boleh datang membeli produk kita. Dah orang nak membeli, apa pula yang perlu kita buat? Kita juallah produk kita kan? Sebab itu ada bahagian fungsian seterusnya, iaitu fungsian jualan. Tapi kena tengok jugalah pada produk yang kita jual itu. Kita kena fikirkan bagaimana produk kita dapat dinikmati oleh pelanggan. Contohnya, kalau pengguna jauh, boleh buat tempahan secara online. Sudah tentu kita akan hantar produk kita. Cara kita fikir untuk sampaikan produk ini kepada pelanggan, ialah kita akan cerita lebih lanjut dalam bahagian fungsian pengagihan. Seterusnya, pengguna ini ada macam-macam cita rasa. Ada yang suka, ada yang tak suka dengan produk kita. Jika terdapat masalah, mungkin mereka akan membuat aduan. Di pasar raya pun anda boleh lihat, ada kaunter khas. Pelanggan boleh membuat aduan ataupun ambil barangan percuma daripada pembelian. Apa nama kaunter tersebut? Ya, kaunter customer service. Atau kita sebut sebagai bahagian fungsian khidmat pelanggan. Jangan risau. Jika kamu hanya ingat term dalam bahasa Inggeris pun, kamu boleh tulis dalam jawapan kamu untuk kertas 2. Markah masih boleh dikira. Apabila pelanggan membuat aduan terhadap sesuatu barangan, biasanya laporan akan dihantar ke bahagian untuk membuat penambahbaikan produk. Di sinilah akan wujudnya bahagian yang terakhir, iaitu penyelidikan dan pembangunan. Atau dengan ayat mudahnya kamu boleh sebut R&D. Lengkaplah 11 bahagian fungsian yang kamu perlu kenal pasti. Walau bagaimanapun, terdapat organisasi
yang menggabungkan bahagian fungsian ini antara satu sama lain bagi menjimatkan penggunaan tenaga pakar atau mengoptimumkan penggunaan sumber manusia yang ada. Contohnya, mereka menggabungkan bahagian fungsian jualan dan pemasaran, kewangan dan pentadbiran, atau sebagainya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan kepada anda satu persatu bahagian fungsian tersebut. Bahagian fungsian yang pertama ialah pentadbiran. Bahagian ini sangat mudah difahami. Ia merujuk kepada pelaksanaan tugas yang ditetapkan ke arah mencapai visi, misi dan objektif perniagaan. Sokongan yang baik dalam bahagian ini akan melancarkan semua aktiviti perniagaan. Antara peranan bahagian fungsian ini ialah menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Dokumen syarikat perlu disediakan dan disimpan dengan sistem fail yang baik. Selain itu, program organisasi perlu diurus dengan baik oleh bahagian ini, termasuklah hebahan-hebahan terkini dan mesyuarat yang akan dijalankan. Mari kita lihat bahagian fungsian yang seterusnya, iaitu bahagian fungsian pengeluaran. Pengeluaran merupakan proses menghasilkan barang melalui proses transformasi, iaitu perubahan, yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Seperti yang para pelajar ketahui, input ini boleh terdiri daripada tanah, buruh, teknologi dan juga bahan mentah. Bahagian ini bertujuan memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos serta memaksimumkan untung. Peranan bahagian fungsian pengeluaran ini kita boleh keluarkan daripada maksud pengeluaran itu sendiri, iaitu yang pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan yang mematuhi standard kualiti yang ditetapkan. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, serta menukarkan input yang saya sebutkan tadi kepada output, sama ada output berbentuk barang siap yang sudah sedia untuk dijual ataupun barang separuh siap yang perlu melalui beberapa proses lagi untuk menjadi barang yang sedia untuk dijual. Kita semua perlu tahu yang pengurus bahagian fungsian ini perlu bertanggungjawab terhadap kawalan awalan, iaitu dengan memastikan semua input seperti mesin dan bahan mentah berada dalam keadaan baik serta tenaga pekerja yang mencukupi. Pengurus juga perlu membuat kawalan semasa terhadap input yang terlibat supaya proses pengeluaran berjalan lancar. Jika terdapat mesin yang rosak, ianya perlulah dibaiki dengan segera. Begitu juga jika terdapat pekerja yang cedera ataupun terpaksa balik kerana ada hal kecemasan, tempatnya perlulah ada pekerja lain yang boleh menggantikan atau jagakan. Pengurus juga terlibat dengan kawalan selepas, iaitu pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada tahap standard yang betul. Pemeriksaan ini boleh dilakukan sama ada secara manual maupun automatik bagi mengelakkan produk yang tidak mencapai standard terus dijual kepada pelanggan. Bahagian fungsian seterusnya ialah pengurusan sumber manusia
atau kita kenali juga sebagai pengurusan pekerja. Pengurusan sumber manusia melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, bukan setakat perekrutan dan pemilihan, malah melibatkan penilaian prestasi serta kebajikan pekerja. Bahagian ini diwujudkan dengan tujuan memiliki staf yang berpengalaman dan berkemahiran bagi melancarkan aktiviti perniagaan. Selain itu, ia juga bertujuan meningkatkan kemahiran pekerja seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan semasa. Hal ini akan membantu perniagaan terus berdaya saing. Pengurus bahagian ini akan memastikan organisasi sentiasa mempunyai pekerja yang mencukupi mengikut bidang kepakaran masing-masing, bukan hanya memilih pekerja sekadar mengisi kekosongan sahaja. Yang terakhir sekali ialah kita perlu memastikan pekerja sedia ada terus setia ataupun mengekalkan perkhidmatannya dalam organisasi kita. Bagaimana anda nak kekalkan pekerja yang mahir ini supaya tidak meninggalkan organisasi? Saya akan ceritakan melalui peranan pengurusan sumber manusia. Terdapat beberapa peranan pengurusan sumber manusia yang boleh kita bincangkan di sini. Peranan pertama ialah perancangan sumber manusia yang meliputi proses pengambilan pekerja, pembentukan polisi pembangunan kerjaya pekerja, mewujudkan sistem pertukaran atau kenaikan pangkat dan membentuk sistem tindakan berkaitan dengan disiplin dan salah laku pekerja. Pengurusan sumber manusia juga perlu menyediakan latihan dan pembangunan. Pekerja perlu diberi latihan melalui program induksi atau kita sebut sebagai kursus, program seminar atau motivasi untuk pekerja baharu dan juga yang sedia ada. Hal ini bagi meningkatkan keupayaan pekerja dan persediaan menerima tanggungjawab baharu yang akan memberi impak positif kepada organisasi. Peranan ketiga yang anda boleh lihat di sini ialah perkhidmatan pekerja dan kebajikan, iaitu menyediakan kemudahan kepada pekerja supaya mereka lebih selesa menjalankan tugas dalam organisasi. Ada organisasi yang menyediakan kemudahan tempat tinggal, ada yang sediakan kemudahan pengangkutan dan pelbagai bentuk kemudahan lagi yang boleh diberikan pekerja masing-masing sebagai dorongan untuk mereka menjalankan tugas dengan lebih efektif dan juga ini juga akan mendorong kesetiaan pekerja di dalam organisasi tersebut. Peranan terakhir kita sebut sebagai perhubungan industri. Para pekerja boleh menyuarakan ketidakpuasan hati mereka kepada pihak majikan melalui kesatuan sekerja. Sebarang pertikaian boleh dibincangkan dengan baik melalui proses rundingan antara kedua-duanya. Kesatuan pekerja yang mempunyai hubungan yang kuat antara satu sama lain mampu memberi kelebihan kepada para pekerja berbanding majikan. Boleh saya teruskan dengan bahagian fungsian kita yang keempat? Bahagian fungsian yang seterusnya ialah kewangan. Ya, semestinya bila sebut kewangan, anda semua boleh fikirkan tentang duit. Pengurusan kewangan ini merujuk kepada aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan ataupun pinjaman dan perbelanjaan dalam perniagaan. Pengurus kewangan akan memastikan hasil kewangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan, malah boleh memberi keuntungan. Tengok gambar yang tadi. Gembira pengurus dihujani dengan duit yang banyak kan? Dapat untung lah tu.
kita tengok pula peranan bahagian fungsian pengurusan sumber kewangan. Yang pertama, iaitu membuat perancangan kewangan. Objektif kewangan yang hendak dicapai perlu dijelaskan dengan terperinci dan dijadikan garis panduan oleh setiap bahagian. Peranan kedua ialah mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Dan peranan yang ketiga pula, mengawal kewangan setiap bahagian. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah di sekolah. Anda boleh tanya dengan mana-mana cikgu anda. Setiap panitia perlu membuat perancangan perbelanjaan tahunan dengan mendapat nasihat daripada pengetua dan juga kerani kewangan berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan bagi setiap panitia. Cikgu anda akan membelanjakan peruntukan tersebut seperti yang telah diluluskan, sama ada untuk membeli buku-buku atau mengadakan aktiviti yang dapat meningkatkan pencapaian anda dalam mata pelajaran tersebut. Pengetua dan kerani kewangan akan memantau bagi mengelakkan berlaku salah urus atau penyelewengan. Adakah anda masih bersama dengan saya? Saya harap anda sempat membuat catatan poin-poin utama yang telah kita bincangkan setakat ini. Sekarang, kita telah sampai ke bahagian fungsian yang kelima, iaitu bahagian fungsian pembelian. Cuba anda lihat gambar ini. Andaikan situasi ini dalam sebuah syarikat perniagaan. Aktiviti pembelian merupakan aktiviti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Mungkin berjumpa berhadapan begini, yang melibatkan transaksi pembayaran yang sah. Bahagian ini juga akan memastikan pembelian yang dilakukan secara sistematik dan mengikut prosedur yang betul. Seterusnya, staf juga perlu memastikan pembayaran yang berpatutan bagi setiap pembelian yang dilakukan. Selain itu, bahagian ini perlu mendapatkan kelulusan daripada ketua majikan sebelum melakukan sebarang pembelian. Bukan anda boleh tentukan sendiri. Dapatkan pengesahan daripada majikan anda terlebih dahulu. Di dalam buku teks tingkatan 4 ada ditunjukkan rajah tata cara pembelian yang perlu diikuti. Urutan ini mungkin tidak dipraktikkan sepenuhnya dalam perniagaan sebenar. Tetapi, tata cara ini memudahkan untuk para pelajar faham bagaimana bahagian fungsian ini menjalankan tugasnya. Yang pertama, bahagian ini akan terima tempahan. Selepas mendapat semua butiran tempahan, kita perlu cari pembekal. Bukan hanya satu pembekal, tetapi perlu lebih banyak agar kita dapat membuat pilihan yang lebih baik. Apa yang kita perlu buat dengan pembekal-pembekal ini? Kita perlu dapatkan sebut harga. Kita terima sebut harga dari mereka. Sebut harga ini bermaksud cadangan harga terhadap barang-barang yang kita nak beli berdasarkan kuantiti dan kualiti yang diminta. Selepas berbincang dengan majikan, berdasarkan sebut harga yang kita dapat tadi, kita perlu menilai pembekal-pembekal ini. Pilihlah pembekal yang terbaik untuk syarikat kita. Kemudian, kita akan hubungi pembekal yang terpilih untuk kita buat pesanan seperti yang telah dibincangkan, mungkin melalui panggilan telefon ataupun email. Dan akhir sekali, ialah kita akan terima barang daripada pembekal. Cuba anda tengok huruf-huruf dalam kurungan
melalui raja ini. TT, CP, THH, NP, BP dan TB. Sambil kamu baca balik urutannya dengan ayat yang lengkap, saya rasa ia boleh membantu anda untuk lebih ingat. Mungkin anda boleh buat ringkasan cerita yang lebih mudah supaya urutan tersebut boleh disusun dengan baik. Bahagian fungsian yang keenam ialah pemasaran. Anda boleh baca paparan maklumat di sebelah. Dengan pemasaran yang dilakukan, ia akan membantu organisasi mendapat keuntungan. Untung ini diperoleh kerana barang dapat disampaikan dengan segera kepada pengguna melalui permintaan yang menggalakkan. Selaku pengurus bahagian ini, kita perlulah ada strategi untuk membuat pemasaran. Yang pertama, strateginya ialah berkaitan sasaran pasaran, iaitu mengenal pasti kumpulan pengguna yang berpotensi membeli produk kita. Boleh jadi pengguna yang telah sedia ada ataupun pengguna yang baru. Kedua, strateginya ialah berkaitan campuran pemasaran. Ingat balik tajuk ini, anda telah belajar dalam bab sebelumnya. Jangan sesekali lupa, fakta ini diajar untuk tingkatan 4 dan 5. Campuran pemasaran, ada produk, harga, pengagihan dan promosi. Bahagian fungsian yang ketujuh pula ialah berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Dan anda boleh tulis sebagai ICT. Jawapan ICT pun boleh diterima. Bahagian ini akan menjadi sangat penting untuk sesebuah organisasi kekal berdaya saing dalam industri. Cuba anda perhatikan tujuan dan peranan bahagian ini seperti paparan di sebelah. Dengan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat ini, sudah pasti operasi perniagaan akan menjadi sangat efektif. Kemajuan organisasi mengaplikasi ICT dalam perniagaan sejajar dengan perkembangan terkini, banyak memberi kelebihan dan lebih memudahkan sesebuah perniagaan. Mari kita sama-sama lihat bahagian fungsian seterusnya, iaitu bahagian fungsian jualan. Wah, gambar peniaga buah durian. Agak-agak kamu, jenis durian apa ini? Bukan senang kita nak teka. Tapi kalau suruh makan, dah siap kopek, senanglah kita nak makan. Jualan merupakan suatu transaksi yang memberikan nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama. Maksudnya, pengguna mendapat barang, penjual pula mendapat wang. Sesiapa yang bertugas dalam bahagian fungsian ini perlu memastikan sasaran jualan dicapai dan memahami undang-undang perniagaan yang dijalankan. Bukan orang sebarangan yang kita boleh letakkan bertugas di bidang ini, kerana pelbagai soalan akan ditanya oleh pelanggan tentang barang yang dijual. Jadi, pastikan staf yang berkebolehan dan berkemahiran ditempatkan pada bahagian ini. Secara keseluruhannya, bahagian ini perlu melakukan jualan dengan apa medium sekalipun, menyediakan sebut harga kepada pelanggan, memberi nasihat teknikal dan juga mencari masa yang sesuai untuk mengadakan promosi selain mengemaskini rekod pengguna. Bahagian fungsian yang ke-9 ialah pengagihan. Berdasarkan maklumat yang dipaparkan, pengagihan ini ialah bagaimana produk yang kita hasilkan dapat disampaikan kepada pengguna akhir mengikut masa,
harga, kuantiti dan tempat yang telah ditetapkan. Bahagian ini perlu memastikan barang-barang disimpan dengan selamat, barang dilabelkan, serta staf melakukan pemeriksaan sebelum barang ini dihantar menggunakan pengangkutan yang sesuai mengikut permintaan yang telah dibuat. Hal ini dapat memastikan bekalan yang berterusan di dalam pasaran. Untuk memastikan barang ataupun perkhidmatan ini boleh sampai kepada pengguna akhir, terdapat 4 saluran agihan yang boleh dipraktikkan. Saluran agihan yang pertama ialah pengeluar terus kepada pengguna. Maklumat berikut jelas menunjukkan jenis barang yang sesuai menggunakan saluran agihan ini. Selain daripada barang-barang yang telah dipamerkan ini, perkhidmatan terus juga boleh dikira menggunakan saluran agihan ini. Seperti guru, doktor, tukang gunting rambut dan sebagainya yang menawarkan perkhidmatan terus kepada pengguna. Saluran agihan yang kedua pula ialah pengeluar kepada peruncit dan kepada pengguna. Peruncit akan menjadi orang tengah yang boleh menyampaikan maklumat pengguna kepada pengeluar ataupun maklumat daripada pengeluar kepada pengguna. Antara barang yang sesuai menggunakan saluran agihan ini ialah barangan-barangan elektrik, telefon bimbit dan pakaian. Kita lihat pula saluran agihan yang ketiga, iaitu dari pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit dan akhir sekali kepada pengguna. Saluran agihan ini ialah yang paling kerap kamu boleh lihat kerana ia melibatkan barang-barang keperluan harian seperti gula, tepung dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, saluran agihannya ialah dari pengeluar kepada ejen, kepada peruncit dan kepada pengguna. Ejen yang dilantik perlu tahu tentang barang yang hendak dijual kerana mereka perlu memberi penerangan untuk meyakinkan peruncit tentang barang yang dijual. Contoh barangan yang menggunakan saluran agihan ini ialah buku rujukan, pakaian berjenama, akan memilih saluran agihan ini. Kita tinggal 2 sahaja lagi bahagian fungsian untuk dibincangkan, termasuk yang ini, iaitu bahagian fungsian khidmat pelanggan. Sesiapa yang bertugas di bahagian ini perlu memastikan pelanggan sentiasalah diutamakan, menjawab persoalan melebihi apa yang diharapkan dan memberi layanan sebaik mungkin. Organisasi perlu meletakkan pekerja yang menunjukkan ciri yang positif di bahagian ini. Selain daripada itu, pekerja ini mestilah seorang yang mahir dan pakar dalam menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pelanggan. Senang cerita, biarlah pekerja ini jenis yang serba tahu kerana kita tidak boleh jangkakan apa yang diminta oleh pelanggan, apa yang akan mereka rungutkan. Ketenangan staf menghadapi pelanggan yang pelbagai ragam mampu memberi imej yang baik kepada organisasi. Segala rungutan dan maklum balas negatif daripada pelanggan perlulah diambil tindakan sewajarnya oleh bahagian fungsian yang terakhir, iaitu bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan, atau kamu boleh tulis sebagai R&D, Research and Development. Bahagian ini bukan sahaja melibatkan pembangunan produk, malah turut memberi tumpuan kepada penambahbaikan produk yang sedia ada,
semata-mata untuk memenuhi keperluan dan citarasa pengguna. Jadi, kita telah pun selesai mempelajari 11 bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Memang banyak fakta dan penerangan yang saya kongsikan hari ini. Bab ini akan menjadi lebih mudah untuk anda jika anda terus membuat latih tubi yang berterusan. Sekarang, mari kita buat latihan pengukuhan. Kita lihat dulu soalan kertas 1. Puan Maria merupakan seorang pekerja di bahagian pentadbiran sebuah syarikat. Apakah tugas beliau? Sila perhatikan pilihan jawapan yang disediakan dan pilih jawapan anda dengan tepat. Ya, setelah anda baca keempat-empat pilihan jawapan, sudah tentu anda dapat mengagak mana satu jawapannya. Jawapannya ialah D. Menyelia fail dan dokumen syarikat. Soalan berikutnya berdasarkan maklumat yang diberikan. Maklumat tersebut ialah menyediakan sebut harga, memberi khidmat nasihat kepada pengguna. Cuba anda ingat kembali bahagian fungsian mana yang saya terangkan tadi berkaitan dengan maklumat berkenaan. Anda dah dapat jawapan? Ya, jawapannya A, iaitu bahagian fungsian jualan. Sekarang, saya nak uji anda untuk soalan kertas 2 pula. Cuba perhatikan. Gambar ini menunjukkan aktiviti yang berlaku dalam satu bahagian fungsian. Terangkan peranan bahagian fungsian tersebut. Pertama sekali, anda perlu tahu ini bahagian fungsian yang mana. Dan lihat kata kunci soalan. Kata kunci soalan terangkan. Bermaksud, jawapan anda mesti ditulis dengan satu fakta, satu penerangan ataupun huraian. Memandangkan ini ada 4 markah. Jadinya 2 fakta dan 2 penerangan. Gambar ini jelas menunjukkan bahagian fungsian apa? Ya, sudah tentulah bahagian fungsian pengeluaran. Anda boleh lihat dari kayu dan akhir sekali menjadi kerusi. Jadi ingat balik, apa peranan bahagian fungsian pengeluaran? Cuba anda tulis jawapan. Baiklah, jika anda senaraikan jawapan seperti yang dipaparkan sahaja, memang nampak macam 3 markah. Tapi sebenarnya, untuk penulisan jawapan begini, anda hanya dapat 2 markah bagi fakta yang dinyatakan. Sepatutnya, untuk mendapatkan markah penuh, anda mesti menulis penerangan yang bertepatan dengan gambar. Jangan cerita secara umum sahaja. Penerangan secara umum tanpa mengaitkan dengan gambar yang telah disediakan pada soalan menyebabkan mungkin markah anda akan ditolak. Jika anda tulis jawapan begini, anda layak dapat markah penuh. Markah diberi untuk mana-mana 2 fakta dan 2 huraian yang tepat. Kita telah membincangkan 3 soalan tadi. Sekarang, saya akan membacakan soalan yang terakhir. Soalannya mudah. Anda perhatikan rajah yang dipaparkan. Soalannya, huraikan X. 3 markah. Ya, saya tahu anda dah tak sabar-sabar lagi nak jawab. Tapi hati-hati. Anda cuba jawab sekarang. Jika anda perhatikan pada kunci soalan ini, iaitu huraikan, markahnya 3. Bagi soalan ini, anda mesti memberi 1 fakta,
1 huraian dan 1 contoh. Kebanyakan pelajar akan kehilangan markah jika teknik penulisan jawapan tidak seperti apa yang dikehendaki oleh kata kunci ini. Dah siap dengan jawapan anda? Mari kita lihat jawapan sekarang. Adakah jawapan anda sama seperti yang dipaparkan? Kita mulakan dengan jawapan utama, iaitu faktanya, pengeluar kepada pengguna. 1 markah. Perhatikan pula jawapan yang ditandakan dengan H, H1 dan H2. Jika kamu tulis ketiga-tiganya ditambah dengan fakta yang tadi, anda hanya mendapat 2 markah. Walaupun 4 sudah jawapan anda yang betul. Di mana silapnya? Anda tidak sertakan dengan contoh. Jadi, lengkapkan jawapan anda dengan menulis contoh yang sesuai. Seperti yang dipaparkan. Barulah anda boleh mendapat 3 markah utama. Bayangkan soalan yang mudah begini. Anda kehilangan markah disebabkan oleh teknik penulisan jawapan anda yang tidak tepat. Kan dah rugi? Ingat, jika kata kunci huraikan, bagi fakta, huraian dan contoh mengikut kesesuaian markah sama ada 3, 6 ataupun 9. Baiklah, bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya senaraikan kriteria kejayaan yang menggambarkan anda telah menguasai tajuk ini. Cuba anda perhatikan. Anda sudah mengenal pasti bahagian fungsian. Anda boleh menerangkannya serta memberi contoh yang sesuai untuk semua bahagian fungsian utama ini. Teruskan membaca, memahami dan uji diri anda dengan membuat soalan latih to be, kertas 1 dan kertas 2. Akhir kata dari saya, syabas. Saya ucapkan kepada semua pelajar yang terlibat. Semua perkongsian pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda. Bukan sahaja untuk menghadapi peperiksaan. Malah sebagai persediaan kepada anda untuk menghadapi alam pekerjaan sebenar suatu hari nanti. Tidak kira siapa kita sekarang. Di mana asal usul kita. Yang penting ialah siapakah kita pada masa akan datang. Kitalah penentu masa depan. Berubahlah dari sekarang untuk kehidupan kamu yang lebih baik. Saya doakan anda lebih bersemangat dan terus belajar. Dan belajar untuk memahami setiap topik dalam mata pelajaran perniagaan ini. Ingat pesanan saya. Skor A+ perniagaan bukan mustahil. Selagi mana anda berusaha dengan gigih untuk mendapatkannya. Pastikan target yang tinggi ini diiringi dengan usaha yang berterusan. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.